Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安，大家早安。 Kita patut bersyukur pagi ini kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. 我们感谢神，因为今天早上神还给我们健康的身体，还给我们能力。 Pagi ini saya bersyukur diberikan kesempatan untuk sharing firman. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. 我感谢神，今天早上我有机会来分享神的话语。这时候，请我们大家预备心，我们进入祷告。 Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur padamu. 我们在天上的父，我们满心感谢你。 Kalau hari ini Engkau memberikan hari yang baru, nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang baru bagi kami. 今天早上你给我们一个新的日子，你给我们健康的身体，你又给我们有一个好的体力。 Kami bersyukur bahwa kami diizinkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. 我们感谢神，因为神你让我们今天早上可以歌颂赞美你。 Biarlah segala pujian dan penyembahan kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. 但我们的敬拜能够如一个馨香的祭，到你的面前。 Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 这时候我们要思想主你的真理， Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu. 求主你透过你的仆人对我们说话， Urapi hamba-Mu dan juga Ibu Esther yang menerjemahkannya. 求主你高默传讲的牧师以及传译的， Engkau yang mengontrol setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. 求主你控制我们口里所说出的每一句话。 Dan urapi setiap jemaat-Mu, mampukan kami mengerti, lebih dari itu mampukan kami memahami untuk melakukannya. 有求主高默我们每一个人聆听神的话语的弟兄姐妹，也让我们能够行在我们的生活中。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名，阿门。 Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. 请我们大家来看我们的圣经，《约书亚记》第14章第6节到第15节。 Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. 约书亚记第14章第6节到15节。 Kita akan membacakan terlebih dahulu yang berbahasa Indonesia, kemudian yang berbahasa Mandarin. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. 约书亚记14章6到15节。那时犹大人来到基甲见约书亚，有基尼西族
耶夫尼的儿子加勒对约书亚说，对耶稣亚说，耶和华在加底斯巴尼亚指着我以你神人摩西所说的话，你都知道了。耶和华的仆人摩西从加底斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正40岁，我按着心意回报他。然而同我上去的众弟兄使百姓的心消化，但我专心跟从耶和华我的神。当日摩西起誓说：你脚所踏之地，定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活这45年。期间，以色列人在旷野行走。看哪，现今我85岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那一天一样。无论是征战是出入，我的力量那时候如何，现在还是如何。求你将耶和华那日应许我的这山地给我，那里有亚衲族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。于是约书亚为耶孚尼的儿子加勒祝福，将希伯伦给他为业。所以希伯伦做了基尼喜族耶孚尼的儿子加勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神。希伯伦从前名叫基列亚巴，亚巴是亚衲族中最壮大的人，于是国中太平，没有征战了。Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kalau pagi ini kita bersama-sama merenungkan sebuah tema hidup seturut firman. 如果我们今早上来思想一个主题，就是照着主的话而活。 Ini adalah hal yang sangat menarik sekali untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama merenungkannya. 这是一个我们要一起大家来思想的一个主题。 Bagaimana di dalam perjalanan hidup Anda dan saya kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan firman Allah. 让我们的生命的旅程当中，让我们的生活，我们按照神的真理而行。 Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada beberapa hal yang kita bisa merenungkan melalui kehidupan Kaleb bin Yefune. 我没有很长的来讲解今天的讲道，可是我们可以从耶孚尼的儿子加勒的身上来学习一件事情。 Hal yang pertama, 第一件事， di dalam ayat 6 dikatakan Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu, itu yang dikatakan kepadanya ya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau. Maksudnya tentang Kaleb dan Yosua, begitu ya. Tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. 第6节这里说，那时有大人来到基甲见耶书亚，有基尼喜族耶孚尼的儿子加勒对耶书亚说：耶和华在加底斯巴尼亚指着我与你的神人摩西所说的话，你都知道了。 Ini hal yang pertama dari kehidupan Kaleb yang perlu kita teladani. 这是这个加勒的这个身上，我们必须学习的第一件事。 Kaleb hidup seturut dengan firman Allah diawali oleh apa? Kaleb tahu persis apa yang Tuhan firmankan. 这个加勒他是按照这个神的话而活，是因为什么呢？因为他都知道，他了解，他明白神的话语。 Dan Kaleb bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tapi Kaleb pegang teguh firman Tuhan itu. 因为加勒他不是单单知道这个神的话语、神的真理，可是他抓住了这个神的话。 Tuhan yang berjanji kepada orang Israel untuk memberikan tanah Kanaan. 因为上帝向这个以色列民来应许，把这个迦南地赐给他们。 Tuhan berfirman bahwa Tuhan mau memberikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel.
因为神已经应许要把这个迦南地赐给以色列人。 Tuhan memberikan semua janjinya kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. 我们知道上帝已经把他的所有的应许给了这个以色列民。 Kaleb tahu firman Tuhan itu dan dia pegang itu. 迦勒知道这个神的话语所说的，然后他抓紧了这一段神的话语。 Ini yang seringkali ketika saya khotbah saya suka katakan bahwa sangat menyedihkan kalau hidup orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita nggak tahu firman Tuhan. 我讲到的时候，我常常说，如果我们身为神的儿女，我们不知道神的真理的话，是非常可怜的。 Saya pernah baca satu artikel dan itu benar-benar jadi berkat buat saya meskipun itu artikel bukan tentang rohani tapi tentang handphone. 我曾经读过一个文章，这个文章给我了一个很大的一个启示。虽然这个文章不是讲到一些的属灵的问题，而是提到手机的问题。 Ternyata dari survei yang dilakukan Bapak Ibu Saudara, handphone yang kita pegang siapapun kita punya handphone secanggih apapun. Seringkali handphone kita itu kita manfaatkan potensinya itu cuma antara 20, 25 sampai 30% maksimal. 这个文章是说，当我们使用这个手机的时候，我们知道这个手机呢非常的这个进步的一个器具，可是当我们使用的时候，其实 我们只使用了它这个功能只有20%多而已。 Selebihnya dari manfaatnya handphone kita seringkali kita nggak pakai. 其实呢，很多这个手机的功能我们是没有用得着，我们没有去用的。 Ada banyak orang yang nggak tahu bahwa handphone yang ada di tangannya ini bisa dipakai buat ini itu dan lain sebagainya. 很多人并不了解说，其实他手上的手机有很多的功能，它可以使用的。 Kenapa demikian? Karena seringkali ketika kita membeli handphone, 为什么这样子呢？因为我们常常买手机的时候， kita nggak pernah mau baca manual booknya. 因为我们没有去读那个它的说明书， Betul atau betul? 是这样子吗？ Tolong bilang sama kanan kiri Anda, kamu termasuk nggak? 我们跟我们旁边的人说，你是包括就是那种呢没有去读这个说明书的人吗？ Saya mau katakan simple Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Allah di pagi hari ini. 今天早上我身为神的仆人，我要说很简单的一件事。 Alkitab yang ada di tangan kita itu adalah manual book untuk perjalanan hidup Anda dan saya. 我们这个手上的圣经是我们的这个生命当中的一个指南。 Bagaimana kita jalanin hidup waktu kita ngalamin masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. 就是当我们的生活当中，我们遭遇到许多的这个挣扎、许多困难的时候， Tuhan kasih manual booknya melalui Alkitab yang ada di tangan Anda dan saya. 神已经把他这个说明这个指南书，把它放在我们的手上。 Bagaimana kita menjalani hidup supaya kita berjalan seturut maunya Tuhan? Alkitab adalah manual booknya. 如果我们要按照神的旨意而行的话，我们知道圣经是成为我们的这个指南。 Kalau orang Kristen nggak pernah senang baca Alkitab, nggak pernah senang firman Tuhan, gimana mau tahu firman Tuhan? 如果我们身为这个基督徒，我们没有去喜欢读圣经的话，我们要怎么知道神的话语怎么样告诉我们神的旨意是什么？ Bagaimana kita bisa jalanin hidup seturut dengan firman Tuhan kalau kita nggak pernah tahu yang Tuhan firmankan? 如果我们并没有去读这个圣经的话，我们怎么知道神的话语怎么样告诉我们？ Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. 这是第一点。 Yang kedua, 第二， coba kita lihat ayat 7 dan ayat 8. 我们来看第7节以及第8节。 Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Itu tolong digarisbawahi itu. Yang sejujur-jujurnya. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Amin. 这里第7节，耶和华的仆人摩西从加迪斯比尼亚打发我窥探这地，那时我正40岁。
我按着心意回报他。我们来注意这个按着心意。第8节，然而同我上去的众弟兄使百姓的心消化，但我专心跟从耶和华我的神。 Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹，这是第2点。 Hal yang perlu kita belajar dari kehidupan Kaleb. 我们就是要从这个迦勒的身上所学习的。 Kaleb menjadi pribadi yang hidup seturut dengan firman. Kaleb menjaga hati, pikiran, dan perkataannya. 迦勒他是按照神的真理而活，因为他是保守他的这个言语、他的思想、他的心。 Kalau kita tahu firman Tuhan, kita pegang janjinya Tuhan, saya yakin dan percaya kita juga akan menjaga hati, pikiran kita, serta perkataan kita. 如果我们抓住神的这个话语的时候呢，我们也会保守我们的言语、我们的心和我们的思维。 Kalau kita lihat konteks bagian ini bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, ada 12 pengintai yang dikirim ke Kanaan waktu itu. 我们说到这里有提到，就是摩西他差派这个迦勒一次的就是有12个的这个探子去窥探这个地。 Yang diintai negerinya sama. 他们所窥探的这个地方是一样的。 Ketika balik mereka bawa hasil. 他们回来的时候，他们把他们这个成绩呢带回来了。 Tetapi bisa ada 2 laporan yang berbeda. 可是我们知道，当时呢有2个不一样的报告。 10 orang berkata, udahlah Musa jangan maju ke sana deh, karena orang di sana tinggi-tinggi perawakannya. 有10个人对摩西说：“那我们不要进去那个地方那个国了，因为那边的人都是长得就是高大的。 Nggak bakalan deh kita bisa ngelawan. 那边的人很强壮的，我们没办法去跟他们比的。” Sedangkan 2 orang, Kaleb dan Yosua berkata, enggak, kita maju, kita pasti bisa mengalahkannya. 可是另外2个人就是耶稣亚和这个迦勒说：“我们必定能够胜过他们的。” Dan di sini Kaleb berkata bahwa aku membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Kaleb ngomongnya benar, jujur. 所以迦勒呢，他说：“我是照我的心意，就是我很诚实的讲出来。” Dan di dalam bagian ini juga dikatakan bahwa Kaleb jaga hatinya, dia ikut Tuhan sepenuh hati. 这里说呢，迦勒他是保守他的心的，因为他是专心跟从耶和华的。 Oleh sebab itu buat saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, rasanya sedih sekali. 所以呢，弟兄姐妹，对我来说，我觉得非常的难过。 Kalau melihat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tiap minggu ibadah, tiap minggu pelayanan, tapi ternyata Pak di luar nipu orang jalan terus, selingkuh jalan terus, aneh. 如果我看到这个神的儿女，他们每个礼拜都来做礼拜，他们都服侍神，可是他们在外面的时候，他们做了一些的不好的行为，欺骗人或者其他的这个不好的事情。 Saya sering kali katakan saya nggak kaget orang Kristen di gereja nampak baik, nggak kaget. 我常常说，我如果看到基督徒在这个教会里面，他们很殷勤很好的话，我不很惊讶的。 Kalau ketemu shalom, Tuhan berkati. 如果遇到就说平安，神赐福于你。 Tapi bagaimana hidup kita sehari-hari di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, dalam bisnis kita? 可是我们每天的生活在外头，在我们的家庭，在我们的工作场所，在我们做生意的时候是怎么样的？ Mari kita belajar punya hati yang beres, punya pikiran yang beres. 让我们要学习，我们有一个清洁的这个思想、清洁的这个心态。 Jangan sampai suami istri hati pikirannya nggak ada damai, selingkuh jalan terus. 不要让这个夫妇这个心里面没有平安，他们或者外面有外遇。 Tiap minggu ibadah, tiap minggu pelayanan, tapi ternyata apa? Benci, dendam sama orang jalan terus. 我们每个礼拜来敬拜神，做礼拜，我们服侍神，可是我们的内心也充满对别人的这个仇恨。 Tuhan gak mau hidup kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹，我们知道神并不要我们的生活、我们的生命像如此。 Saya seringkali bilang di depan jemaat bahwa paling gak mudah kalau saya khotbah ada istri saya dan ada anak-anak biasanya. 我常常对这个会友说，如果我讲道的时候，在我面前有我的这个师母，
或者我的孩子们非常的不好。 Saya sekarang bahkan sudah lebih berani menyampaikan nilai-nilai ini kepada anak-anak saya. 我现在呢比较会就是把这些的价值告诉我的儿女。 Saya suka bilang sama anak-anak saya bahwa papa bisa aja jadwal khotbahnya penuh. Khotbah di mana. 我跟我的孩子说，爸爸可以就是每一次都有很多的这个讲道的这个行程。 Tapi yang paling tahu hidupnya papa adalah mama, kamu bertiga dan juga Mbak Jelly. Mbak Jelly itu mbak kita, kebetulan anak Tuhan juga. 我告诉他们，知道我的生活的如何的，就是你的妈妈、你们3个以及我们这个女佣。 Papa bisa jadwal khotbahnya padat, papa bisa khotbah semangat di gereja. Tapi kalau di dalam hidup papa ada perempuan lain selain mama, percuma itu semua jadwal khotbah. 我就对他们说，爸爸可以在这个教会里面讲了一些的很长的许多的这个道理。 可是，如果说我的这个生命当中有另外的女人的话， Mari kita belajar punya hati pikiran yang benar di hadapan Tuhan. 让我们能够学习在神的这个面前来保守我们的思想、我们的言语、我们的心。 Saya seringkali sampaikan juga kepada jemaat, Bapak Ibu Saudara, jangan bangga kalau engkau terus-menerus menyimpan dendam benci sama orang dan engkau nggak mau mengampuni orang. 我常常对会友说，你不要在你的心里面怀着对别人的这个仇恨。 Hidup seturut dengan firman Tuhan berarti kita mesti bereskan hati pikiran kita, perkataan-perkataan kita. 如果你按照神的这个话语而活的话，所以呢，你的心里要清洁，你要把你的心里都是按照神的真理，你要把那些的仇恨，把其他的这些不洁净的东西把它除去。 Mari kita belajar jadi suami yang jujur sama istri, istri yang jujur sama suami. 让我们来学习，我们夫妻之间要成为诚实的人。 Amin. 阿门， Amin. 阿门 Ini 呢？ kayaknya aminnya berat banget Bapak Ibu Saudara. Hidup seturut dengan firman, bereskan hati pikiran kita, perkataan-perkataan kita. 我们要按照神的这个话语而活的话，所以呢，我们要把我们的这个言语、我们的行为、我们的思想、我们的心，把它能够成为洁净的。 Saya bukan khotbah tentang teori yang muluk-muluk, enggak, tapi praktek itu penting. 我不是讲了一大篇的一些的理论，可是我们最主要的，我们能够行出来。 Saya tadinya juga anak yang ngalamin kepahitan dengan orang tua saya, khususnya dengan ibu saya. 我之前呢是我的生活当中是有一些的苦读的人，就是跟我的妈妈。 Saya tadinya benci dendam dengan ibu saya karena apa? Ibu saya seringkali kalau marah bilang, ibu dari dulu pengen gugurin kamu tapi kamu nggak keluar-keluar. 因为我的妈妈，当她骂我的时候，她常说：“其实呢，我之前呢要把你拿掉的。” Tapi waktu saya tahu firman Tuhan dan firman Tuhan mengajar kepada saya, khususnya gembala saya, Boksu Mastra, Boksu Imade Mastra, mengajarkan kepada saya untuk berubah, untuk bereskan hati, pikiran. 可是神的话语呢，也是借着这个伊玛迪玛萨牧师教导我，就是我要把我的思想、我的一些的心态、我的一些心理的一些不洁净的，把它就是除掉。 Puji Tuhan banget akhirnya hubungan saya dengan ibu saya dipulihkan. 感谢神，后来呢，我跟我妈妈的这个关系能够恢复。 Sampai 9 tahun lalu ibu saya dipanggil Tuhan. 直到9年前呢，我的妈妈蒙主恩召回天家。 Makanya saya kalau khotbah di anak-anak remaja, saya khotbah di anak-anak pemuda, saya sering kali katakan, percuma ketika orang tuamu meninggal, engkau tangisi seperti apapun, engkau pakai peti yang super bagus, tapi waktu mereka hidup, engkau nggak sungguh-sungguh mengasihi mereka. Percuma itu semua. 我常常对这个青少年人说，当你的父母亲离开这个世界的时候，你在他的棺材的面前，这个哭喊的话是没有用的。可是当他们活着的时候，你们并没有真心的去爱他们。 Hidup seturut dengan firman, maka kita perlu untuk menjaga hati kita, pikiran kita, perkataan kita. Amin. 我们要按照这个神的真理、神的话语而活，就是我们要保守我们的言语、我们的心和我们的思想。 Yang ketiga, 第三， masih kuat?
我们 Kalau 还 nggak 有 kuat 能 kita 继续 tutup 吗？ dalam doa Bapak Ibu Saudara. 如果我们不能 Masih 继 kuat 续， ya? 我就做结束祷告。 Oke. Yang ketiga, kita lihat di dalam ayat yang ke-10. 我们看第10节， Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Ini yang saya suka nih. Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 第10节这里说：“自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的使我存活。这45年，这是我们要注意的，就是我非常的喜欢这个存活，就是神看顾。期间以色列人在旷野行走，看哪，我现今85岁了。” Ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sadari tentang pemeliharaan Tuhan. 弟兄姐妹，这是第3点，就是我们要觉悟到，我们要体会到这个神的看顾、眷顾。 Kaleb tahu persis bahwa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. 迦勒很清楚的知道，神就是应许，就是带领他们离开埃及，就是他们要进入到这个迦南地。 Kaleb tahu persis janjinya Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel. 迦勒很清楚的知道，神应许把这个迦南地赐给以色列民。 Tapi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, meskipun Kaleb tahu firman Tuhan, ternyata Kaleb harus melalui 40 tahun ikut berputar di padang gurun dengan semua bangsa Israel. 虽然迦勒很清楚知道神的话语怎么说，可是呢，这个迦勒他要40年之久去绕这个旷野。 Mungkin bisa jadi Kaleb juga berpikir, ini kok nggak nyampe-nyampe ya. 也许迦勒他也会有一个疑问说，为什么我们要到达的地方就没办法到达呢？ Tapi Kaleb tetap pegang itu janjinya Tuhan. 可是我们看到迦勒呢，他还是不断的就是抓住了神的话语。 Tetapi dalam bagian ini Kaleb berkata kepada Yosua bahwa Tuhan memelihara hidupnya. 这里我们看到迦勒对约书亚说：“神耶和华已经就是让他存活，就是眷顾他。” Saya mau katakan simpel begini Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita menjadi orang yang tahu firman Tuhan, kita pegang janjinya Tuhan. Tapi kadang-kadang kita diizinkan ngalamin masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tuhan gak langsung selesaikan masalah kita. 虽然我们知道神对我们的应许，可是在我们的生活当中，我们看到我们遇到了种种的困难、种种的问题，上帝并没有立即的解决我们的困难。 Meskipun Anda dan saya tahu firman Tuhan, pegang janjinya Tuhan, bisa jadi apa yang kita doakan gak langsung diselesaikan sama Tuhan. 虽然我们知道神的真理，我们知道神的应许，可是我们常常祷告的这个神没有立即的应允我们。 Tetapi kita jalanin hidup ini jangan hanya berfokus kepada selesainya masalah. 当我们来行走我们人生的这个道路的时候，我们的这个焦点呢，不是要我们马上就立即的解决我们的问题。 Tapi jalanin hidup ini kita perlu sadari hari demi hari pemeliharaan Tuhan sempurna bagi Anda dan saya. Amin. 我们要觉悟到，我们日常的生活当中，神对我们的眷顾保守都是完全的。 2 tahun ini, ya kalau sama 2021 ini masuk tahun ketiga. Saya dan istri kita lagi ngalamin prosesnya Tuhan luar biasa banget. 在这3年当中，就是到这个2021年，我与我的师母在生活中经历了许多的这个困难。 Kita ngalamin pembentukan Tuhan luar biasa banget. 我们知道神在这些的问题当中，如此这样的来陶造我们。 Diawali 2019 kita ngalamin kehilangan sesuatu yang benar-benar tabungan kita cuman segitu-segitunya dan alhasil habis benar-benar habis. 我们在2019年的时候，我们经历了一些的问题，让我们的这个存续的全部都没有了。 Masalah itu kita hadepin belum selesai. Ternyata 2020 pandemik
ngalamin COVID, semua jadwal khotbah cancel Bapak Ibu Saudara. 我们所面对的问题还没有解决完。另外，2020年我们知道这个疫情发生的时候，我所有这个讲道的一些的行程都是被取消。 Padahal istri saya nggak kerja, jadi sampai akhirnya kita juga kelabakan, kita juga nggak tahu Tuhan ini mesti gimana, kita kelabakan, kita bingung. 因为我的师母也没有工作，所以呢，我们这样失去这样的一切的话，我们那个时候非常的慌张，不知道要怎么样。 Tapi saya sama istri cuman saling nguatin aja, puji Tuhan banget kita nggak pernah berantem sama sekali Bapak Ibu Saudara. 可是我跟这个师母之间呢，我们都非常彼此的坚固，我们没有在那边吵架。 Sampai mobil kita jual dan asuransi kita tutup karena kita nggak kuat bayar asuransi. Dan yang paling esensi banget, sekolahnya anak-anak, kita sempat terpikir sekolahnya anak-anak kita mau keluarkan mereka semua karena nggak ada biaya. 那个时候，我们把我们的车子卖掉，我们把我们的保险也把它结束掉了。我们甚至有一个想法，就是想把我们的孩子的学业把它停下来，因为我们没办法付他们的学费。 Kita sempat diizinkan sama Tuhan empot-empotan Desember 2019 dan Desember 2020 sempat untuk bayar kontrakan rumah aja uang kita kurang. 我们在2019年的12月跟2020年的12月份，当我们要付这个房子的这个租费的时候，我们就没办法筹到那些钱。 Tapi dengan caranya Tuhan di detik terakhir, Tuhan punya cara itu dahsyat, Tuhan kita itu hebat. 可是我们看到最后的时候呢，到最后的时刻，我们看到上帝的作为非常的伟大。 Tuhan bisa cukupkan dengan caranya yang benar-benar di luar logika kita. 就是超乎我们所思想的，神能够在那个时刻，来帮助我们筹到我们所需要的。 Bahkan awal Maret lalu, Tuhan izinkan saya ngalamin kecelakaan gara-gara ngindarin orang yang nyebrang mendadak. Jadi akhirnya motor saya jatuh, saya kebanting dan patah tulang. 然后在今年3月份的时候，我就是发生了一些的这个车祸，就是我家这个摩托车的时候，我就是要撞到了一个人，然后我跌伤，然后我就是骨折。 Dan rupanya saya ingat banget bahwa ketika saya ngeletak di pinggir jalan dengan betis yang sudah bengkok begitu, saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau marah, aku nggak mau protes, aku nggak mau bersungut-sungut. Aku tahu pasti Tuhan punya maksud yang baik, tapi aku nggak ngerti lagi Tuhan, aku beneran nggak ngerti lagi nih. 当我躺在这个路边的时候，我知道我的膝盖都是有歪了一些，可是我就在神的面前，我并没有向神埋怨。我说神啊，我不要向你埋怨，我知道在这个发生的这个事情里面有你一些的旨意。 Saya ingat banget bahwa hari itu saya cuma punya uang 500.000 rupiah Bapak Ibu Saudara. 我记得我那个时候，我的这个口袋只有50万的。 Saya nggak tahu untuk ke dokter, untuk operasi, pasang pen segala macam, gimana biayanya dari mana saya nggak tahu. 我那个时候并不知道，那如果我要去医院的话，我这个骨头要置上这个钢板的话，我不晓得费用是从哪里来的。 Tapi ternyata mukjizat Tuhan itu luar biasa banget. 可是我看到神的这个神迹发生在我的身上。 Kalau dihitung nurut logika, hitung-hitungan manajemen seperti apapun nggak bakalan mungkin dengan uang 500.000 bisa untuk biayain semua biaya rumah sakit sampai rawat jalan sampai detik ini saya ada, nggak masuk logika Bapak Ibu Saudara. 如果说我要以我的逻辑来想的话，我当时有50万，我会怎么样来医治我的这个骨头的话，我是没办法想象的，是出乎我这个意料之外的。 Saya juga mau ucapkan terima kasih. Ada pengurus, jemaat dan juga hamba Tuhan di tempat ini yang membantu saya secara khusus ketika kecelakaan, membantu biaya rumah sakit. Bapak Ibu Saudara, caranya Tuhan tuh aneh-aneh. Tapi sampai detik ini, kalau anak saya juga masih tetap bisa sekolah, Tuhan pelihara sempurna. 我要感谢我们当中或者教会你们当中有当我这个
住院的时候，你们有帮助了我这个一些的手术费，我非常感谢你们。可是我看到了上帝这个美好的这个奇妙的作为，到如今我还是能够继续的存活，我的孩子们所需要的也是神供应给我们。Kadang-kadang kita cuma terfokus kepada masalah yang belum selesai, tapi kita lupa hari demi hari Tuhan pelihara hidup kita. 我们常常呢专注于我们还没有解决的问题，可是我们却忘了每天一天复一天，上帝不断的还是仍然的看顾保守我们的生活。Kaleb tahu firman Tuhan, Kaleb pegang janjinya Tuhan. Meskipun belum masuk tanah Kanaan, tapi Kaleb sadari hari demi hari. Meskipun di padang gurun penuh dengan masalah, Kaleb tahu Tuhan pelihara hidupnya. 我们看到迦勒，他抓紧了神的话语，虽然还没有进入这个迦南地，他们还是在这个旷野当中行走。可是，一天复一天，我们迦勒看到上帝在他们的这个身上不断的眷顾和保守。Kadang-kadang dalam hidup kita suka bersungut-sungut. Waduh, kenapa sih kok aku ngalamin masalah kok berat gini kok nggak kayak orang itu, hidupnya enak, itu enak. Tolong kita ingat Bapak Ibu Saudara, kalau Anda hari ini bisa berdiri normal, tanpa lutut kesakitan, tanpa harus pakai tongkat, harusnya bersyukur. 弟兄姐妹，我们常常并不知足，我们常常就是在我们生活中埋怨说，为什么他比我，他的生活比我好，我为什么这样子？其实弟兄姐妹，如果说我们的生活我们能够好好的行走，我们不需要用拐杖的话，这是对我来说是一个上帝赐给我们的一个很大的一个看顾保守。Kadang-kadang kita bisa naik tangga nggak usah mikir, kita jalan ke sana kemari nggak pakai mikir, kita ngerasanya oh itu udah biasa. Tapi ketika kita ngalamin seperti ini, seperti saya sekarang bisa berdiri khotbah setengah jam, rasanya udah aduh Tuhan bersyukur banget. 我们常常上楼梯的时候，我们觉得都是很自然的，我们没有想其他的问题。可是当我们要用拐杖的时候呢，我们真的才想到说，原来我能行走是非常的美好的。我现在能够站在这里半个小时讲道，我觉得都是非常的一个很好的上帝的看顾和保守我。 Kalau kita sadari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, maka hati kita dipenuhi dengan rasa syukur pada Tuhan. 如果我们知道上帝在我们的生活当中常常的看顾保守的，我们的心里会充满很大的对上帝的这个感恩。 Amin. 阿门。 Yang keempat kita lihat ayat 11. 我们看第四点，我们看第11节。 Ayat 11 kita lihat bagian itu. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Nah, saya suka sekali kalimatnya ini, statementnya ini powerful banget, ya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. 我们这里看第11节，这里说我还是强壮，我非常喜欢这个强壮这边所讲的，像摩西打发我去的那一天一样，无论是征战是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。 Bapak Ibu bisa bayangkan ini bukan anak remaja umur 17-18 tahun, tapi ini kakek-kakek umur 85 tahun. 弟兄姐妹，我们可以想象，讲这句话的人不是17、8岁的这个年轻人，而是一个80岁、85岁的一个年长的人。 Kaleb berkata, umur boleh 85, tapi semangat masih tetap maju. Amin. 迦勒说：“我现在是85岁了，可是我的这个精神呢，我的这个热心呢，还是照旧的。” Orang yang tahu firman Tuhan, orang yang benar-benar pegang janjinya Tuhan, orang yang hidup seturut dengan firman Allah, maka hidupnya akan tetap memiliki semangat. 一个照着神的这个话语而活的人，一个抓紧神的话语的人，他的生命、他的生活会是维持这个热心，维持这个精力。 Karena dia sadar bahwa dia nggak berjalan dengan kekuatan sendiri, ada Allah yang berjalan bersama dengan dia. 因为他觉悟到，他意识到，他不是独自一个人行，而是上帝与他同行。 Bapak Ibu bisa lihat hidupnya Daud ketika Daud ngelawan Goliat. Ini Daud, ini Goliat, lawannya nggak sebanding. 我们可以看这个大卫，当他面对这个歌利亚的时候，那个是一个不平衡的一个
不相比的一个对比。 Ini asli tentara, ini cuman gembala kambing domba. 一个是这个歌利亚是军人，然后这个大卫他是牧羊人。 Goliat menghina Daud. Goliat berkata, kamu kira aku anjing, kamu ngadepin aku cuman bawa ketapel. 这个歌利亚对大卫说：“你轻视我吗？你以为我是一只狗吗？” Tapi Anda lihat apa yang diperkatakan Daud kepada Goliat. 可是我们看到大卫怎么样对歌利亚说？ Kamu ngadepin aku bawa lembing, bawa tombak. Aku ngadepin kamu dengan nama Tuhan semesta alam. 这个大卫对他说：“你就是敌对我的时候，你带了你的这个枪，你的这个器具，你的这个你的这些的打仗的机器。可是我只是带上这个上帝的大能来面对你。” Dan Daud berani berkata, hari ini aku akan penggal kepalamu. 然后大卫说：“我今天要把你的头把它砍下来，把它砍下来。” Daud tidak berkata-kata tentang kekalahan, tapi Daud berkata-kata tentang sebuah kemenangan. 大卫并没有提到这个失败的这个部分，他讲了这个胜利的这个部分。 Dalam kasusnya Kaleb ada 12 pengintai yang dikirim. Mereka kembali bawa hasil yang sama, tapi 10 orang bilang jangan maju deh. Kaleb sama Yosua berkata maju terus. 我们看到这个12个探子的这个事情上面，10个探子说我们要不要进到那个国那里去？可是另外2个人说我们要继续向前走。 Orang yang tahu pegang janjinya Tuhan, orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan, apapun masalah yang menimpa hidupnya, dia tetap akan punya semangat. 这个就是按照神的这个话语而活的，就是抓住神的应许的。虽然他经历了许多的困难，我们看到他还是仍然的向前而走。 Tapi kalau orang nggak pernah baca firman, nggak pernah merenungkan firman, doa juga kadang-kadang jangan kaget ketika ada masalah, dia nggak punya kekuatan. 如果一个人他没有常常的读神的话语，他没有常常祷告，当这个困境来到的时候，他没有力量。 Hari-hari ini mari kita belajar jalanin hidup, jangan ngandelin kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, capek kita. 弟兄姐妹，当我们面对困难的时候，我们不要靠着我们自己的力量，我们是会觉得非常的这个疲乏的。 Mari kita jalanin hidup bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. 我们能够常常的依靠神的能力， supaya kita tetap punya semangat. Amin. 让我们能够仍然的有这个维持我们这个火热这个热心。 Saya bahkan ketika ibadah di rumah, khususnya 2 tahun ini semenjak pandemik. Jadi semenjak pandemi ini hari Minggu ibadah bareng istri sama anak-anak saya sama mbak saya. Nanti hari Rebo atau Kemis begitu kita komsel begitu. Tapi komselnya sama istri sama anak-anak saya juga. Jadi saya yang sharing firman, istri saya yang pimpin pujian. 我们现在疫情的时候，我在家里每个礼拜都在线上这个敬拜，跟我的孩子，还有我的这个女佣。然后星期3、星期4的时候，我们有一个小组的这个就是家庭的这个祭坛的聚会，我传讲神的话语，然后我的这个师母就是带领这个唱诗。 Saya sering kali bilang sama anak-anak saya, ini kita ngadepin masalah seperti ini. Masalahnya belum selesai, tapi lihat pasti ada maksudnya Tuhan yang baik, pasti ada mujizatnya Tuhan. 我常对我的孩子说，我们所面对的问题还没有解决，可是我对他们说，上帝必定有他美好的这个计划，美好的旨意。 Bahkan mbak saya sekarang mulutnya isinya pujian. 甚至我的这个家里的这个女佣呢，她的这个满口都是赞美神的。 Dia pun bisa menyaksikan gimana Tuhan itu luar biasa ajaib. 他也能够见证这个神的奇妙伟大。 Karena saya beberapa kali sempat ngomong sama dia, Jel sorry, kayaknya gajimu bulan ini mundur dulu ya. Aku sama ibu belum pegang duit. Sorry ya, gajimu mundur dulu ya. Tapi ternyata Pak, di detik terakhir selalu ada berkat buat dia. 因为我常常对他说，对不起哦，这个月你的这个月薪呢，你的薪水呢，我可能会晚一点发给你。我常常这样跟他说，可是呢，到最后呢，我还是能够按时的给他发薪水。
Kalau engkau tahu firman Tuhan, engkau pegang janjinya Tuhan, engkau hidup seturut dengan firman Tuhan, apapun masalah kita tetap punya semangat. 如果你抓紧了这个神的真理、神的话语的话，无论你面对任何的这个情况、任何的困难，你能够按照神的这个能力来解决你的问题。 Yang kelima, yang terakhir, haleluya. 第5点，最后一点， Kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi. 如果讲到最后，可能就是有这个神迹发生。 Khotbah dimanapun kalau pendeta bilang terakhir kuasa Tuhan dinyatakan, yang ngantuk dicelikkan, yang duduk miring langsung ditegakkan. 每次牧师讲到最后最后一点的话，坐下的这个会众好像眼睛都睁开了。 Tapi sepertinya jemaat di sini nggak ada ya Boksu ya? Nggak ada ya? 可是我看到 Nggak 我 ada 们 yang 当 ngaku 中 gitu ya? 没有人承认。 Yang kelima, kita lihat ayat 14. 我们看第14节。 Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ini yang kelima Bapak Ibu 第 Saudara. 14节，所以希伯伦做了基尼喜族耶孚尼的儿子迦勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神。 Orang yang tahu firman, orang yang tahu janjinya Tuhan, dia pegang janji itu, dia hidup seturut dengan firman Tuhan itu, maka dia akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. 他知道神的真理，他知道神的应许，他就是按照神的真理而行的。他所以知道能够专心的跟从耶和华。 Dari sekian banyak bangsa Israel yang keluar dari Mesir, dari 12 pengintai, ternyata yang masuk tanah Kanaan cuma 2 orang, Kaleb dan Yosua. 从这个12个探子当中，能够进入这个迦南地的只有剩下2个，就是耶稣亚和迦勒。 Yang lain tidak masuk tanah Kanaan, tidak mengalami janjinya Tuhan. Karena apa? Enggak berpegang pada janji Tuhan itu. 其他的10位，他们不能进入这个迦南地，因为他们没有抓紧这个神的应许。 Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar jadi orang-orang yang bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi jadilah anak-anak Tuhan yang ngalamin firman Tuhan. 弟兄姐妹，让我们不是单单成为基督徒，可是我们能够成为经历神的儿女。 Karena ketika kita sungguh-sungguh mengalami janjinya Tuhan, 因为如 hidup 果 iman kita nggak mudah goyah. 我们真正的能够经历到神的应许的时候，我们的这个生活，我们的生命不会摇动。 Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. 我们 Kami 一起 bersyukur 低 ya 头祷 Tuhan, 告。 kalau kami boleh belajar dari kehidupan Kaleb, 天父，我们感谢你，我们能够从这个迦勒的身上来学习。 bagaimana Kaleb untuk tahu firman-Mu, Kaleb pegang janji-Mu, dan Kaleb hidup seturut dengan firman-Mu itu. 迦勒他知道你的应许，他就是按照主你的应许来遵守神你的话语。 Kaleb bukan hanya dipelihara oleh Tuhan, Kaleb bukan hanya tetap memiliki semangat, tapi pada akhirnya Kaleb menerima apa yang Tuhan janjikan itu. 因为我们知道，他抓紧了主的应许的时候，他就是知道，上帝如何的要怎么样的来帮助他。 Biarlah ini juga kami praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi jemaat-Mu yang mengalami setiap janji-Mu ya Tuhan. 但愿我们每个人能够在我们的生活当中，能够经历到主你的应许。 Suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi remah tertanam dalam hati pikiran setiap umat-Mu. 这个你的仆人的话语停止了，可是让你的话语能够成为rema 在我们的生命当中。 Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. 我们如 Amin. 此祷告感恩，奉靠主耶稣的名，阿门。